Ajil, Terengganu. Siapa sangka rumah usang ini menyimpan 1000 kisah buat wanita tabah ini. Anati Fazlin Muhammad Sabri, 31 tahun, yang menetap di Kampung Matang terus bertahan mengharungi kesempitan hidup bersama suaminya, Muhammad Fadli Alwi, 33 tahun. Hasil perkahwinan 7 tahun lalu, mereka dikurniakan 3 cahaya mata yang masih kecil. Mujur anak-anaknya Nur Arika Fatina, 6 tahun, dan Muhammad Anas Firas, 4 tahun, memahami akan keadaan keluarga ini. Sebelum kahwin, saya kerja, jadi duit sendiri tu ada lah. Sebelum ni saya kerja dekat KL sebagai kerani dalam tempoh setahun juga lah. Lepas berhenti kerja situ, saya kerja dekat Kenyir sebagai tourist guide selama lebih kurang setahun jugalah. Lepas pada tu saya berhenti kahwin lah. Lepas kahwin tu saya jadi suri rumah. Cuma untuk beli barang sendiri tu macam tak ada lah. Untuk anak-anak, penting anak dululah. Kini anak sulung Anati bersekolah di Tadika Kemas Kampung Pengkalan Ajal. Tahun hadapan, anak kecil ini bakal menginjak ke tahun 1. Pastinya, Anati sudah berkira-kira mencari wang secukupnya bagi menampung perbelanjaan persekolahan akan datang. Mujur ada kereta terpakai pemberian bekas majikan suaminya dan dapatlah dia menggunakannya untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Anati baru saja melahirkan anak ketiga mereka, Nur Aiza Faiha, pada November lalu dan dia masih dalam tempoh berpantang. Suami kerja kampung je. Kerja mesin rumput, buat rumah, cat rumah. Kalau ada orang panggil nak ambil buah sawit tu, boleh ambil lah. Macam ambil buah kelapa sawit orang ni, macam sebulan tu 2 kali je. Sebab satu kebun tu di rolling 2 kali je. Kiranya sekali dapat tu bolehlah RM100. Bolehlah beli barang dapur sikit-sikit, lauk nasi. Tak menentu. Kalau ada kerja, banyak sikit, banyaklah pendapatan. Kalau macam kurang, kadang tu tak sampai pun 500 sebulan. Ada tu yang rezeki lebih sikit dapatlah 900, 1000 tu sebulan. Setakat ni pendapatan tu untuk makan tu bolehlah. Untuk buat bayar-bayar yang lain-lain tu macam tak lepas sangat lah kiranya. Selain anak-anaknya, Anati turut menggalas tanggungjawab menjaga anak saudara yang kematian ibu pada Ogos lalu. Nur Kisha Alara Muhammad Tajuddin, 1 tahun, kehilangan ibunya setelah mereka terbabit dengan kemalangan motosikal. Saya ada jaga anak adik. Masa saya ambil dia first, masa tu umur dia 10 bulan. Mak dia dengan ayah dia aksiden, dia 3 beranak lah aksiden. Lepas tu mak dia koma dalam 8 hari tanpa sedar terus. Lepas tu hari yang ke-8, ke-9 tu mak dia tak ada dah kiranya. Kira lepas pada keluar wad tu, saya ambil Kisha tu saya jaga sampai sekarang lah. Sebab daripada dia kecil lagi saya biasa dah jaga dia. Anak yatim ini perlu menjalani rawatan lanjut apabila dia disahkan mengalami keretakan tempurung kepala akibat kemalangan tempoh hari. Dia ada masalah retak tempurung kepala. Lepas pada aksiden tu, doktor cakap perlu masa dalam 2 tahun lah, tempoh 2 tahun untuk pulih sepenuhnya. Sebab mak dia meninggal, ia jatuh dengan motor. Nangis, dia rindu mak dia. Kakak buat sayang dia. Buat bak dia, tukar paper dia. Dan suruh saya pantau perkembangan dia lah. Kalau macam ada masalah, terjadi sawan ke, muntah-muntah ke, tak minum, tak makan ke, segera ke emergency lah kiranya. Keadaan dia nampak beransur pulih lah sikit. Cuma mata lah, dari penglihatan tu tak pasti lagi. Sebab doktor khabar saya mungkin penglihatan tu tengok dia umur besar sikit. Yang lain nampak dah perkembangan tu macam ke arah yang positif lah. Setiap hari, Anati melakukan rutin suri rumah dan menjaga anak-anaknya sendirian.
Namun Anati masih perlu banyak rehat kerana dia antara pesakit thalassemia yang masih mendapatkan rawatan. Beta thalassemia trait lah saya ada. Masalah lain, time pregnant je saya akan ada masalah jantung, heart murmur. Tak boleh terlalu letih. Macam saya lebih kerja sikit kan, memang akan rasa lah kat ni. Bahagian dada ni rasa letih sikit. Lepas tu, setakat ni saya ni untuk thalassemia tu kena jaga makan lah. Kalau macam saya kurang sikit makan jadi mudah pening. Macam rasa nak pitam tu. Maksudnya HB jadi low sangat. Memang kadang-kadang tu rasalah pening kepala tu, kena rehat lah. Dia 3 beranak lah aksiden. Lepas tu mak dia koma dalam 8 hari tanpa sedar terus. Lepas tu hari yang ke-9 tu mak dia tak ada lah. Dia ada masalah letak tempurung kepala. Doktor cakap perlu masa dalam 2 tahun lah, tempoh 2 tahun untuk pulih sepenuhnya. Usang dan rosak. Anati dan suami tidak mampu untuk membaik pulih rumah ini. Sumber pendapatan yang ada sekadar cukup untuk membeli barangan dapur dan keperluan anak-anak. Saya tinggal rumah pak sepupu saya. Dia bagi saya menumpang lah kiranya di sini. Sebab rumah ni pun dah uzur. Cakap tak apalah, duduklah. Sementara boleh duduk. Kalau macam ada duit lebih-lebih tu, kalau rasa nak baikilah. Dia cakap untuk kesihatan sendiri. Dia cakap duduk sementara saya dapat rumah lain dah. Tapi dia ada juga, kalau saya dah keluar nanti, dia ada plan lah nak buat rumah lain kat sini. Dalam rumah ni tak ada benda-benda pun sangat. Saya ada juga mesin basuh tapi rosak lepas banjir pun ni. TV pun tak ada. Anak-anak tak ada tengok TV pun. Lepas tu benda-benda lain tu keperluan biasalah yang kita guna sehari-hari. Walau apa pun keadaannya, Anati perlu bersedia kerana pada bila-bila masa pemiliknya berhak untuk mengambil semula rumah ini. Tambahan pula kawasan rumahnya sering dinaiki air apabila hujan lebat. Kemungkinan saya akan cari rumah sewa jugalah, tapi tak pasti sangat sebab sekarang rumah sewa mahal. Kemampuan tu tak sampai lah. Kalau macam rumah sewa yang harga RM100 tu, insya-Allah lah boleh. Tapi kalau yang melebihi 300, sebab sekarang rumah sewa semua 300 ke atas. Jadi macam susah sikit lah setakat ni. Kekangan kewangan acap kali membelenggu dirinya. Lebih-lebih lagi apabila suaminya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan hanya melakukan kerja-kerja sambilan yang tidak menentu. Anati sentiasa berharap dia dapat bekerja semula untuk mengubah nasib keluarga. Selepas habis SPM tu, saya ada masuk Politeknik. Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah di Kuantan, Pahang. Saya belajar selama 2 tahun lah. Buat diploma dalam bidang kesetiausahaan. Kiranya saya boleh buat kerja dalam segi pentadbir dan pejabat lah, office. Ada belajar office management. Kiranya untuk bahagian kerani tu boleh kerja lah. Kalau ada dapat kerja tu, kalau ada orang jaga anak, insya-Allah boleh kerja. Tidak semudah itu. Anati perlu memikirkan banyak perkara sebelum membuat sebarang keputusan. Nak kerja tu rasa macam ada juga rasa, tapi sekarang ni hantar anak mengasuh pun dalam 300-400 orang. Jadi sekarang saya ada 4 orang anak hantar mengasuh, macam berat sikit lah. Sementara tunggu anak besar-besar sikit lah, tengok keadaan macam mana. Buat masa ni rasanya saya akan start berniaga online je lah dulu. Saya ada buat kuih frozen, macam kuih donat lah biasa. Lepas tu kalau kawan-kawan ni tempah kek coklat, biasa kuih-kuih macam tu lah. Biasa kawan-kawan je lah customer. Yang luar tu jarang-jarang lah ada. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, V, U, P, W, X, Y, and Z. Kakak dah besar nanti nak jadi apa? Jadi,
Mama. Ibu sentiasa menjadi idola terbaik buat seorang anak kecil sebelum mereka mencapai dewasa. Seorang ibu pula pasti mahu memberikan yang sewajarnya dan sekaligus mereka sama sekali tidak terlepas dengan permintaan anak-anak. Biasanya kalau yang macam tu, anak saya yang sulung tu, dia pergi sekolah kan. Kawan-kawan dia ceritalah, hari ni pergi pulau ke, macam bercuti ke apa. Yang tu biasa saya pujuk macam ni je lah. Nanti mama ada duit, mama bawa kakak pergi. Persekolahan tahun depan belum buat lagi apa-apa, tak ada beg sekolah pun belum beli lagi. Saya harap anak saya dapat membesar dengan baiklah, menjadi anak yang soleh dan solehah, dapat membantu diri dia sendiri, dapat ubah keluarga saya jadi lebih baiklah daripada sekarang. Dia ada tempat tinggal sendiri, ada pekerjaan yang tetap, lepas tu boleh bagi semua apa yang anak nak, maknanya benda yang keperluan dia orang. Kakak tolong Mama siapa habis cerita Mama. Lepas tu Mama akan baik. Dia cakap, duduk sementara saya dapat rumah lain dah. Di dalam rumah ni tak ada benda-benda pun sangat. Saya ada juga mesin basuh tapi rosak lepas banjir baru ni. Macam bercuti ke apa. Yang tu biasa saya pujuk macam ni je lah. Nanti mama ada duit, mama bawa kakak pergi. Hujan membasahi bumi, seakan meratap kegusaran jiwa penghuninya. Dalam masa sebulan lah, pernah terputus bekalan makanan. Masa tu first time tak kerja, biasa saya cari pinjam dengan keluarga lah duit. Kalau keluarga tolong ada tu, ada. Biasanya mak saya lah, kadang-kadang tu bayar hantar makanan. Penaja utama bersamamu tidak melepaskan peluang untuk membantu Anati sekeluarga. Kehadiran mereka diwakili Eksekutif Kanan Pentadbiran dan Logistik Cawangan Terengganu, Nurliza Yong dan kaki tangan yang lain. Kami dari Wakil Syarikat Faiza, Cawangan Timur, kami datang untuk menyerahkan sedikit sumbangan lah untuk Puan Anati. Macam mana dengan keadaan Puan sekarang? Hari ini saya dengan pantang, hari ke-14. Ada anak saudara yang dijaga? Saya Yani, anak saudara saya, dia anak adik lah. Dia aksiden itu, mak dia meninggal lah. Sekarang dia ada masalah letak dalam kepala lah. Berapa tahun tu? Perkembangan dia lah. Dan umur dia setahun sebulan lah sekarang. Maksudnya dia kecil lah jaga? Tak, masa mak dia meninggal. Mak dia meninggal tu bulan 8. Sekarang ni dah bulan 11. Dalam 3 bulan lah. Biasanya lah untuk produk Faiza, kita ada, untuk sekarang ni ada anak-anak kecil kan? Okey, bihun seger sup lah saya perkenalkan. Dia ni mudah aja. Maksudnya kita kan dalam pantang kan, maksudnya memang payah nak masak ke apa ke. Jadi terus masukkan je air panas, lepas tu boleh bagi anak-anak kita makan. Ni bihun seger sup, kita ada bihun seger tom yum. Kita ada lagi satu jenis bihun seger goreng. Kami ada sedikit sumbangan wang tunai lah daripada Syarikat Faiza. Selain pada produk Faiza, kita ada juga menyediakan wang tunai lah pada Anati sekeluarga. Okey.
Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Beberapa gabungan badan sukarelawan sekitar Terengganu berganding bahu menghulurkan sumbangan kepada keluarga Asnaf. Satu tim sebenarnya gabungan daripada beberapa NGO. Antara NGO yang terlibat Salimah Terengganu bukan kerana nama, iaitu Cikgu Nazri, dan yang ketiga ialah Mukah Wakfik dan melibatkan juga beberapa alumni Syekh Abdul Malik dan alumni Al-Adha. Kami memang seringlah bermula daripada banjir di Hulu Terengganu. Kami menghulurkan sumbangan kepada masa banjir dan masa yang sama kami menjejaki asnaf-asnaf atau mereka yang perlukan bantuan. Alhamdulillah hari ini kami bawa sumbangan daripada rakan-rakan NGO, antaranya untuk Anati, iaitu sebuah handphone untuk beliau memulakan perniagaan secara online. Yang kedua untuk anaknya yang bersekolah, buku-buku dan juga alat tulis. Kepada bayi yang baru dilahirkan, iaitu tilam, dan kita bawa satu bakul barang-barang makanan dan sedikitlah perabot kecil. Kami mahu setiap keluarga sebenarnya mengecapi kebahagiaan dan mereka perlu diberi peluang untuk berjaya. Semoga kehadiran para penyumbang dapat meredakan kesuraman keluarga ini. Sekarang ni keluarga saya lah yang paling utama sekali. Mak saya dah banyak sangat terbantu. Lepas tu mak saudara saya banyak sangat bantu saya. Lepas tu adalah serintik kawan-kawan. Lepas tu yang lain daripada pihak-pihak NGO lah. Banyak tolong saya. Kadang-kadang tu dalam 2 bulan sekali ada datang hantar beras, barang makanan lah. Untuk anak-anak semua tu. Yang lain tu adalah sumbangan luar sikit. Keluarga suami pun banyak juga tolong. Terutama kakak dia lah tolong saya. Selain bantuan ini, 2 anak Anati adalah penerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM200 sebulan setiap seorang. Saya banyak kali terfikir, kalaulah suatu hari nanti saya tak ada, saya pergi dulu ke siapa yang nak jaga anak saya. Harap-harap saya dipanjangkan umur lagi lah nak besarkan anak-anak. Keluarga saya diberi kesihatan yang baik, dapat menjalani hidup yang baik lah kiranya. Hilang daripada rasa susah ni. Saya berharap sangat. Itulah doa saya. Selain tunggak harapan untuk mengubah masa hadapan menjadi lebih baik, anak-anak sentiasa menjadi kekuatan buat insan bergelar ibu. Didoakan semoga mereka terus tabah mengharungi dugaan hidup dan ada sinar bahagia menanti di penghujungnya. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut menyelami 7 keluarga dari 4 buah negeri. 1 keluarga dari negeri Perak, keluarga Abdul Razak Da'i. 2 keluarga dari negeri Pahang, keluarga Azizah Ali. Keluarga Said Bani Yamin Tuan Nong. Menelusuri ke utara negara, 3 keluarga dari negeri Kedah, keluarga Ahmad Mahmud, keluarga Murad Had, dan keluarga Jamaliah Mat Taib. Manakala keluarga Abdul Ghani Saad dari negeri Perlis. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan.